ke video Mukadimah Suhaida. Okey, apa khabar semua anak-anak murid Mukadimah? Mukadimah doakan kamu semua dalam keadaan sihat walafiat dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran subjek akidah pada hari ini. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa menuntut ilmu terlebih dahulu. Okey, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, semoga ilmu ini memberi manfaat kepada kamu dan mu'alimah juga. Jadi, sekarang ni jom kita tengok apakah video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua anak-anak Mukadimah tahun 3 hari ini? Okey, Mukadimah doakan kamu semua dan Mukadimah juga dalam keadaan sihat walafiat. Okey, dan Mukadimah berharap juga kita semua bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita secara dalam talian. Okey, walaupun tak dapat bersama muka, insya-Allah kita boleh menuntut ilmu dalam talian, tak ada masalah. Okey, hari ini kita akan masuk topik baru mengenai tiupan sangkakala. Tapi dia tajuk ni berada dalam pelajaran yang ketiga, iaitu beriman kepada hari akhirat. Sebelum ni Mukadimah dah dalam kelas Mukadimah dah ajar kamu, dah terangkan kepada kamu mengenai hari akhirat, tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil, maksud hari akhirat, hari kiamat, kesan hari kiamat dan maksud hari kiamat itu sendiri. Okey, sebelum kita mulakan ke tajuk yang sepatutnya kita belajar, Mukadimah nak refresh kembali apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, apa maksud hari kiamat? Hari kiamat tu samalah dengan hari akhirat. Hari kiamat ni di mana dunia kita semua ni akan musnah dan manusia pun akan dimatikan. Makhluk Allah ni, semua makhluk Allah ni akan dimatikan dan kita juga akan dihidupkan semula untuk diadili. Sebagaimana apa yang kita buat di dunia ni, sama ada banyak dekat pahala ataupun banyak pada dosa. Jadinya masa tu bila hari kiamat tu kita akan diadili dengan seadil yang mungkin, insya-Allah. Okey, apakah kalau contoh ada soalan, apakah hukum beriman kepada hari akhirat, hari kiamat? Hukum kita beriman kepada hari kiamat ialah wajib. Okey, rukun dalam rukun iman, beriman kepada hari akhirat ni rukun yang keberapa? Cuba teka. Rukun yang kelima. Okey, pandai. Okey, itulah sedikit sebanyak mengenai hari kiamat. Kita ada belajar mengenai tanda-tanda kecil. Apa tanda-tanda kecil hari kiamat? Okey, awak boleh tengok dalam buku teks muka surat 29. Ada dekat situ ada 2, 4, 6, 8, 9. Ada 9. Tapi ingat tak yang Mukadimah suruh tulis dalam buku tulis? Kalau tak silap Mukadimah suruh tulis 5 sahaja. Tanda-tanda kecil. Kalau kamu dapat ingat 5 pun dah okey. Antaranya banyak berlaku fitnah, berlaku banyak gempa bumi, masa dan jarak semakin dekat, banyak bangunan tinggi, lahirnya pendusta yang mengaku dirinya sebagai Rasulullah, dan ada lagi lah, banyak lagi, pengutusan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Okey, itu di antara tanda-tanda kecil hari kiamat. Okey, kalau kita tengok tanda-tanda besar hari kiamat ni apa pula? Apa yang terjadi bila nak terjadinya hari kiamat? Okey, buku teks muka surat 30 ya. Okey, terbitnya matahari dari arah barat, keluar sejenis binatang dabbah dari bumi, lahirnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, dan akhir sekali turunnya Isa untuk menegakkan semula syariat Islam. Okey, itu sedikit sebanyaklah mengenai hari kiamat. InsyaAllah Mukadimah doakan kamu semua dapat peroleh manfaat apa yang kita dah belajar sebelum ni. InsyaAllah nanti kita ulang balik lah.
Okey, tapi hari ini kita akan pergi kepada topik tiupan sangkakala. Okey, jom kita tengok. Okey, di antara peristiwa besar pada hari kiamat, yang pertama tiupan sangkakala, hisab atau maksudnya perbicaraan, dan timbangan iaitu mizan. Okey, ini antara peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat lah. Okey, kita pergi dulu yang pertama, tiupan sangkakala. Okey, Mukadimah lupa nak bagi tahu kamu boleh rujuk buku teks muka surat 31. Okey, kita tengok unit yang ke-7, peristiwa besar di hari akhirat. Okey, sedikit pengenalan dalam buku teks ni. Kejadian yang maha dahsyat akan berlaku seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia di dalam Al-Quran. Okey, pada waktu itu bumi akan bergoncang dengan hebat, gunung ganang berterbangan menjadi abu. Terjadi letupan yang luar biasa di langit dan di bumi. Kilat dan guruh juga berlaku hingga membutakan mata manusia. Suasana menjadi huru-hara. Okey, di antara peristiwa besar yang terjadi pada hari akhirat, inilah yang Mukadimah kata tadi, tiupan sangkakala, hisab dan mizan. Okey, kita pergi dulu kepada untuk topik hari ni, kita pergi dulu pada tiupan sangkakala lah. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk topik seterusnya. Okey, kita pergi kepada tiupan sangkakala. Apa yang terjadi sewaktu peristiwa tiupan sangkakala ni? Okey, yang pertama kita tengok daripada bahagian atas sekali, belah kanan kamu. Malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Okey. Inilah yang awak dah belajar dulu. Malaikat tugasnya apa? Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Okey, selepas malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, keadaan masa tu menjadi huru-hara. Seterusnya seluruh makhluk yang hidup akan dimatikan. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Apa yang akan terjadi selepas itu? Manusia dihidupkan semula mengikut amalan masing-masing. Kita tengok mana yang berdasarkan amalan kita, mana lagi banyak amalan yang berpahala ataupun amalan yang penuh dengan dosa. Dan akhir sekali, apa yang akan terjadi? Manusia akan berkumpul di padang mahsyar untuk dihisap. Okey, dihisap tu perbicaraan lah. Masa tu akan ditentukan setiap amalan yang kita lakukan. Nanti kita akan belajar mengenai apa itu hisap. Macam mana kita kena hisap. Okey, boleh? Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Mukadimah doakan kamu beroleh manfaat daripada apa yang kita belajar hari ini. InsyaAllah kalau tak faham nanti boleh tanya Mukadimah. Okey, sekian sahaja daripada Mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.